Okey, rasanya kita dah boleh start dulu kot, yang mana ada dulu kot. Nanti kalau ada yang masuk nanti kita akan inilah kita akan macam rewind sikit lah. Betul. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi dan selamat malam kepada semua. Jadi tahniah kepada yang hadir pada malam ni. Untuk kita untuk dua sesi ataupun dua malam yang berturut ni, apa yang kami akan kongsi di sini adalah tentang penggunaan Keynote. Bagaimana kita boleh gunakan Keynote untuk menghasilkan satu konten sejarah yang menarik lah untuk anak-anak murid kita, dan kita cuba keluar daripada kita kata out of the box lah. Dan di sini pada malam ni kita akan fokus tentang bagaimana kita hasilkan konten dengan menggunakan Keynote. Dan malam ni yang akan bersama dengan kita ialah Cikgu Suhaimi, di mana Cikgu Suhaimi ni daripada sekolah Sultan Mahmud Shah, Sultan Mahmud dari USSMA lah, daripada Terengganu. Dan tanpa membuang masa lagi lah, apa kata kita terus pada Cikgu Suhaimi, sebab Cikgu Suhaimi ni dia akan menerangkan tentang kelebihan penggunaan Keynote, dan dia akan ajar kita, beliau akan ajar kita mengenai cara-cara kita menggunakan Keynote dengan lebih kita kata apa, lebih maksimum lah, semaksimum mungkin. Okey, tanpa membuang masa lagi, jadi saya bagi kepada Cikgu Suhaimi untuk menerangkan dengan lebih lanjut lah mengenai Keynote ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Untuk malam ni, saya akan terangkan kepada cikgu-cikgu semua berkaitan dengan bagaimana kita nak buat animasi menggunakan Keynote. Dalam konteks penggunaan Keynote ni, saya akan ajar macam mana cikgu-cikgu untuk melakukan contohnya lakaran animasi, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan magic move, kan? Itu yang paling penting lah, yang paling menarik lah dalam konteks untuk Keynote. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak jadikan dia satu jalan cerita supaya anak murid kita ataupun anak pelajar kita tertariklah dengan silibus ataupun kurikulum KSSM yang barulah, yang tingkatan 4 yang ni sekarang kan. So jadi yang pertama saya akan share dulu apa benda saya punya animasi yang telah saya buatlah untuk cikgu-cikgu semua. Sekejap ya, saya share konten dulu. Kak An, tolong make a post, Okay. Yes. Okay dah. Okay dah. Okay. Sekejap ya. Saya double check dulu. Saya cari video sekejap Okay. Oh, sorry. Bukannya ni. Kejap saya dengar tak cikgu-cikgu? Okey. Kami sekeluarga kehilangan tempat tinggal. Okey, saya tu balik. Punca Perang Dunia Pertama. Kami sekeluarga kehilangan tempat tinggal
Malah saya dan anak perempuan saya telah cacat disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Ayah, kenapa Perang Dunia Pertama boleh berlaku? Baiklah nak, ayah akan ceritakan kenapa Perang Dunia Pertama berlaku. Anakku, sebelum Perang Dunia Pertama, keadaan dan tempat tinggal kita begitu aman. Namun, Siapakah tentera ini, ayah? Saya takut kepadanya, ayah. saya merupakan tentera Britain, salah satu kuasa Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama. Ini pula sahabat Pakatan Bertiga. Ini ialah Perancis dan ini pula Rusia. Kenapa kamu semua berperang? Kami berperang demi mendapatkan tanah jajahan. Okey, itu adalah sedikitlah berkaitan dengan animasi yang telah saya buatlah sebagai panduan ataupun sebagai contohlah kepada cikgu-cikgu yang nak belajar menggunakan Keynote bagi tujuan untuk animasi. Cikgu kena tahulah penggunaan animasi menggunakan Keynote ini lebih menarik lah. Macam tadi kan, kalau berdasarkan buku teks, kalau kita tengok dalam KSSM tingkatan 4 tu tentang Perang Dunia Pertama tu, dalam bab 3 tu, semua dia berkaitan dengan tulisan kan, item dia tu dalam Perang Dunia Pertama tu, kan, Pakatan Bertiga. Jadi kita ubah tulisan yang ada dalam buku teks tu, buku teks KSSM itu menjadi satu animasi. Di mana bila pelajar lihat animasi tadi, mereka dah tahu kan, oh bila berlakunya Perang Dunia Pertama, ramai yang mengalami kecacatan kan, kemusnahan tempat tinggal, dan juga yang ketiga, mereka juga hilang pendapatan kan. Itu yang first gambaran ketika ayah budak tadi yang berada dalam animasi tadi bercerita kan. Jadi saya tukar lagi dialognya, bagaimana pelajar anak perempuan yang cacat tadi bertanya kepada ayah dia kan, kenapa Perang Dunia ini boleh berlaku. Jadi kita dah boleh masukkan faktor-faktor Perang Dunia Pertama, antaranya disebabkan oleh adanya Pakatan Bertiga. Dan last kali tu, bukan setakat Pakatan Bertiga, punca berperang juga Pakatan Bertiga juga untuk makan tanah jajahan, revolusi perindustrian contohnya. Jadi ia lebih menarik lah untuk pelajar mengikuti. Sebab ada setengah pelajar tu, dia bukan jenis suka membaca kan, dia lebih suka kepada gambar kan. Jadi sangat sesuai lah kan daripada perkataan-perkataan yang ada dalam buku teks tadi lah. Okey cikgu, jadi macam mana kita nak buat animasi tadi? Kan? Bagaimana kita nak buat animasi? Dia mudah saja untuk malam ni. Okey, worksheet dah. Saya dah sediakan worksheet. Contohnya kita nak melukis. Tadi cikgu ada tengok berkaitan dengan askar kan, askar Britain yang memakai pakaian tentera berwarna merah. Jadi macam mana kita nak lukis kan gambar tentera tadi. Okey, ini sebagai contoh, saya dah letakkan satu contoh. Okey, lakaran dia ini, okey, ini basic kita tahu cikgu. Yang kartun ni, yang berjalan ni kan, walking animation ini, saya ambil di internet. Kan, ini adalah basic untuk kita melukis. Kan, cikgu, jadi untuk dapatkan contoh animasi, walking animasi ni, saya tunjukkan, cikgu boleh pergi je dekat mana? Dekat internet ni cikgu, kan. So, kejap ya. Okey, cikgu pergi
cikgu tulis je walking animation. Kan? Jadi kat sini cikgu tekan image tu, cikgu boleh dapat contoh-contoh animation yang banyak lah. Contohnya macam ni. Kan? Ini basic cikgu. Cikgu boleh melukis lah. Macam saya lukis tentera ni kan. Okey, saya ambil satu contoh. Okey, daripada web tadi, saya keluarkan animation yang basic ni dan saya akan lukis. Macam mana kita nak lukis cikgu? Daripada basic ni. Okey, saya ambil yang basic tadi ni, yang sebelah kiri saya ni, cikgu. Okey, kita pergi dekat yang pertama, kita pergi kat gambar chart ni cikgu. Pergi kat gambar chart ini. Di gambar chart ini, sebab kita nak lakar cikgu. Kan, basic dia tu kita nak lakar, kita pergi dekat opacity cikgu. Kita kurangkan dia punya warna ni cikgu. Kan, supaya kita boleh lukis. Opacity ni adalah untuk kaburkanlah gambar asas yang kita nak lukis cikgu. Kan. Okey, jadi selalunya kita akan kurangkan kepada 30% lah. Kan, supaya dia tak terlalu tu kan, untuk kita tekap ataupun kita lakar. Okey, selepas kita dah lakarkan gambar basic ni, okey, kita akan lukiskan dia cikgu. Kalau laju, cikgu boleh bagi tahu dekat chat. Nanti saya akan kurangkanlah kelajuan saya. Kan? Okey, jadi ingat cikgu, kan, kita ambil je daripada walking animation tadi tu, untuk kita lukislah gambar yang cikgu nak, kan. Lepas tu kita pergi dekat gambar chart tadi, kita pilih dulu yang pertama adalah opacity. Kita kurangkan warnanya sehingga ke 30% lah. Okey, selepas kita kurangkan cikgu warna dia, kita kena drawing, kan. Kita nak drawingkan dia, cikgu pergi dekat sebelah gambar chart tu, plus tu kan. Okey, kat situ kan ada, cikgu ambil dekat gambar picture cikgu, kan, yang paling kanan. Okey, lepas tu cikgu tengok kat situ ada foto, ada kamera, ada record audio, image gallery, insert from. Jadi kita nak lakar, kita ambil drawing cikgu, kan. Okey, dah. Sekarang kita akan nak drawingkan dia, gambar tadilah, nak drawingkan gambar basic tadi. Okey, kat sini cikgu akan lihat ada beberapa jenis pen. Jadi ambil paling kiri cikgu pennya, dan ikut kesesuaian cikgu lah. Cikgu nak tebal mana lukisan tu, dan cikgu boleh besarkan ya. Cikgu boleh besarkan dia punya, sebab kita nak melukis ni kan. Okey, cikgu besarkan dia sikit. Saya besarkan dia kepada 132% lah, supaya kita mudah nak melukis. Okey, dan saya ambil pensel yang nombor 3 tajam lah. Okey, sekarang saya akan lukiskan tentera Britain cikgu. Okey, kita boleh lukis lah. Kita ambil basic gambar ni. Saya ambil basic gambar dia. Okey, sekarang saya akan buat first saya akan buat telinga, kan. Okey, selepas tu kita akan buat muka. Cikgu kena banyakkan praktis ya cikgu-cikgu untuk mendapatkan lukisan yang cantik, kan. Kita kena selalu praktis lah ni kan. Okey, make sure lukisan cikgu tu lengkap lah. Maksudnya jangan putus-putus. Nanti kalau putus-putus, nanti cat dia tak dapat nak cat, nak masukkan warna ke dalam lukisan cikgu tu, kan. Okey. Okey, sekarang saya akan buatkan dia punya baju, kan. Okey, kita tiru je, kan, lakaran dia ni cikgu. Macam saya buat ni, saya tekap je lakaran dia, kan. Okey, sekarang tengok. Okey, sebab kita ikut dia punya basic je, kan. Okey, sekarang saya akan buat baju dia. Okey, lepas tu cikgu, kalau cikgu ada iPad, cikgu boleh sekali join dengan saya. Kita sekali untuk lukis lah.
Okey, saya akan buat butang baju. Satu persatu lah. Kan? Okey, sekarang saya akan buat tali pinggang dia. Kita ambil kat internet tu basic cikgu. Supaya kita tak adalah nak copy paste lakar gambar orang lain kan. So kita ambil basic body je. Kan? Okey, sekarang kita lukiskan dia punya seluar kan. Okey. Tapi untuk lembutkan tangan memang cikgu kena praktiskan selalulah. Kan? Okey. Sekarang seluar kasut dah jadi kan. Okey. Ini contohlah saya buat. Okey. Lepas tu kita buat mata. Kan. Okey. Dah jadi lakaran kita. Done lah. Bila dah siap lukis, kita donekan dia. Kan? Okey. Sekarang kita alihkan yang dah kita lakar tu, kita alihkan. Kan? Dan basic tadi tu kita akan delete. Ingat cikgu? Kan tadi kan macam ni kan? Okey, sekarang kita alihkan saja yang asal yang dah kita drawing tu. Sekarang kita delete je lah yang asal dia. Okey, kita delete. Okey, sekarang dah dapat kan? Satu lakaran askar Britain. Kan? Jadi sekarang kita lihat. Bila dah kira, ini basic daripada kosong tadi, saya dah lukis satu askar lah. Sekarang kita kena masukkan warna. Ingat cikgu, lukisan kita mestilah tidak putus-putus agar warna yang kita nak masukkan nanti, agar warna kita boleh masukkan secara jelas lah kat sini kan. So, yang pertama kita klik lagi, kan. Kita edit drawing. Cikgu tekan je dekat, okay, saya, kan. Okay, saya back balik, kan. Dan, ya, okay. Klik saja dekat gambar yang kita dah drawing tadi, edit drawing. Kat sini, kan, cikgu boleh masukkan warna. Tengok kat gambar chart lah. Kan, yang merah ni. Okey, saya masukkan warna merah. Okey, sekarang kita dipkan dia je. Letak je. Okey, dia akan merah. Kalau tak putus, memang dia akan jadi cantik terus. Kan, okey. Okey cikgu. Okey, saya masukkan dia punya warna. Kan. Okey, lepas tu kita lihat. Okey, kita letak warna kuning. Dia punya. Kan. Deep je, dia mudah je cikgu. Kan. Okey, sekarang kita masukkan seluar pula. Okey, seluar. Kan, seluar. Tengok ni. Ni sebab dia putus cikgu. Bila putus dia akan jadi macam ni. Kan. Okey, boleh back je. Back je kat tepi ni. Okey. Kita try sekali lagi. Okey. Tengok. Dia putus tu kan. Kan. Okey, jadi kita kena tu baliklah, kita boleh padam lah. Kalau kita tengok dia putus, kita pergi kat pemadam ni. Kan. Ya, kita adjust dulu. Takut dia putus kat sini kan. Okey, baru kita lukis balik. Kan. Kita tengok. Okey. Kita test lagi sekali. Okey. Sorry. Okey. Tengok. Bila garisan tu tak putus, dia akan kena semua kan. Sekarang ni dah tak putus, dia dah boleh masuk. Kan. That's why kita kena adjust lah. Okey, lepas tu kita ambil kasut. Kan. Lepas tu kita ambil warna baju yang kat dalam tu. Okey. Okey. Okey, tambah lagi. Saya akan lajukan lah. Kan. Okey cikgu. Ini basic dia lah untuk apa? Sorry. Kan. Okey, lepas tu warna muka dia. Kan. Okey cikgu. Sekarang cikgu kena pandaikan main pula. Okey, untuk nampak tak cikgu kat warna asal tu, kan, ada nampak macam bayang-bayang kan. So cikgu kena pandai gunakan pensel saja. Kan tadi kita masukkan cat je. Sekarang ni kita gunakan pensel. Kan. Ambil yang ketiga juga, saya ambil ketiga juga. Sekarang baru kita mainkan warna dia. Kan. Contohnya saya ambil yang gelap sikit. Okay, sekarang saya nak catkan dia. Nampak tak? Warna kan? Terang sangat kan? So cikgu pandai-pandai lah nak adjust untuk bayang dia ni. Kan? Okey, yang ni cantik. Nampak? Dia dah
nampaklah dia punya kartun tu kan, animasi kita kan. Lebih menjadilah macam tu. Kan? Okey, saya tambah lagi untuk warna hitam pula dekat seluar dia. Kan? Kan? Okey. Macam tu je cikgu. Mudah je sebenarnya. Kan? Tapi cikgu kena praktis. Kan? Practice make perfect lah. Okey. Sekarang tengok kasut dia. Saya guna warna putih pula. Kan? Okey, warna putih. Biar nampak dia punya ni. Okey, macam tu je cikgu. Kan? Okey, ini settle lakaran dia cikgu. Kan? Askar lah. Kan? Taklah sama kan? Okey, macam ni. Tapi basic dia cikgu boleh ambil dekat mana-mana. Begitu juga sebenarnya basic ni juga kita gunakan untuk apa panggil? Gunakan untuk animasi, untuk gerakkan dia nanti secara kan. Tapi cikgu kena tahu saya ajar cikgu. Okey. Contohnya tadi dalam video tadi cikgu ada tengok kan tentera bergerak. Kan? Kan tentera bergerak jap saya tunjuk dekat saya punya foto apa tu keynote yang dan saya tunjuk saya punya okey. Sini. Ni. Kan cikgu tengok ni. Cikgu tengok tak? Dia punya kaki bergerak ni kan? Ini basic dia. Basic daripada yang animation apa tu walking animation tadi lah. Kan? So kita boleh lihat macam mana nak buat macam tu, mudah je cikgu. Cikgu pergi kat internet tu, tengok ni macam contohnya yang ni. Saya dah pilih kan? Saya dah pilih. Okey. Jadi cikgu akan buat satu persatu lah. Nanti saya akan ajar apa tu? Magic Move. Tapi yang ni basic untuk animation yang satu persatu. Nanti slide yang satu persatu tu kan. Okey, sekarang kita lihat macam mana saya boleh buat macam kaki tadi kan. Kan? Okey. Saya tekap yang ni saja. Lepas tu saya lukis. Okey, contoh kan. Nanti kita akan ni cikgu mudah saja. Cikgu tekap semua dulu, nanti saya akan asingkan dia, separatekan dia. Nanti saya ajar cara dia. Okey, yang pertama, okey. Macam biasa tadi, kan. Kejap. Okay, cikgu pergi kat ni, dekat chart ni. Sekejap ni. Okey. Kan, pergi kat opacity lah, kita kurangkan. Okey. Dan untuk kaki tu tadi, saya dah ambil dekat kaki tu lah. Kan. Lepas tu kita akan pergi kat drawing. Sama je basic dia cikgu. Kan. Kita besarkan dia supaya nampak sikit kan. Kan. Tukar. Yang ni lah yang saya akan gerakkan dia punya kaki tadi. Saya ambil contohnya tadi. Kan. Saya ambil daripada pinggul ni. Kan. Saya tekak je. Macam tu. Kan. Jadilah dia turn. Tentera tadi lah. Kan. Contoh. Kan. Dia mudah je cikgu. Kita tekap je. Kan. Dan dah jadi dia punya kaki. Lepas tu kita tekap lagi yang kat sini ke. Kan. Sehinggalah dia jadi macam yang saya buat tadi. Yang macam ni. Sekejap saya nak mula cikgu. Macam yang ni, yang saya tunjuk tadi. Sebagai kan macam ni. Ini satu persatu saya buat ni. Kan daripada kaki dia mula berjalan, lepas tu dia berjalan lagi. Berjalan lagi. Nampak? Kan berjalan lagi. Kan satu persatu ni. Berjalan lagi. Sehinggalah nampak orang kan. Berjalan lagi. Ini kita panggil dia manual animation lah, satu persatu kita buat. Kan? Ini scope dia yang kita buat lah. Kan? Okey. Jadi cikgu, bila cikgu dah buat, cikgu dah tekap dia punya apa tu? Animation tadi cikgu kan? Dan saya akan ajar cikgu. Okey. Cikgu buat dekat satu je. Okey, saya sambung lagi Kejap. Kejap. Kan? Tun. Okay, edit drawing. Okay.
Okay, saya drawingkan dulu macam ni. Yang ni saya buat laju lah. Kan? Okay. Kan? Okay, sekarang daripada slide ni, kan, daripada drawing ni, dan kita kena separatekan dia supaya nanti kita boleh letak satu persatu dalam slide kan. Kan? Okay, macam mana kita nak separatekan dia cikgu? Ataupun nak asingkan dia daripada gambar ni. Cikgu, sekarang ni dia satu je kan? Kan? Sekarang, macam mana cikgu nak asingkan dia punya ni? Okay, cikgu pergi je. Kan? Cikgu pergi kat edit drawing ni cikgu. Kan? Cikgu pilih dekat pemadam tadi, eraser tadi. Sebelah dia tu, kan? Ni. Kan? Gambar yang sebelah pemadam ni. Okey, sekarang cikgu lakar je. Dia dah jadi, dia akan keluar separate. Kan? Jadi cikgu ambil kat separate ni. Okey, saya ulang balik. Okey, saya ulang balik. Kan, cikgu klik saja dekat edit drawing ni. Kan? Cikgu pilih yang kat sebelah pemadam tu, yang bulat tu kan. Yang bulat ni. Lepas tu cikgu bulatkan dia. Kat mana yang cikgu nak separate kan? Lepas tu separate. Dah. Asing lah. Begitu juga tambah lagi. Cikgu nak separate lagi. Edit drawing. Kan, cikgu ambil dekat ni. Lalu cikgu tekanlah. Kan. Okay, separatekan dia. Kan. Dah jadi 3. Kan. Okay, untuk gerakkan macam tadi tu, yang gambar yang cantik yang saya buat tu, kan, yang ni nak cepat lah, kan, nak cantik macam tadi tu, cikgu pun terus buat slide barulah, kan. Okay, saya tambah 3 slide contohnya kan, jalan kaki, kan? 3 slide, macam tu. Jadi daripada slide ni, okay, kita terus letak, apa tu, kita cutkan dia ataupun copy lah mana-mana kan. Lepas tu kita akan pastekan dia. Cikgu. Contohnya kita letak kat sini kan. Dia bermula jalan. Contohnya. Okey, sekarang dia mula bergerak. Okey. Cut ataupun copy cikgu. Cikgu pun paste saja. Dia punya slide. Satu persatu lah cikgu. Ini kita panggil dia tradisional lah sikit kan. Detailing untuk buat ni lah kan. Okey, lagi satu lagi contohnya. Okey, cut ataupun copy, cikgu letak kat sini. Kan. Dan GIF kalau cikgu dah GIF nanti, nanti saya ajar GIF lah. Okey, so contohnya saya tekan 3 slide ni. Nampak tak? Dia akan bergerak. Kan. Ini animasi dia. Pergerakan lah. Ini kita panggil manual lah, cara manual untuk kita buat ni kan. Nanti kita GIF-kan dia. Kan, nanti GIF saya akan ajar. GIF tu maksudnya kita akan combinekan 3 slide ni, kita akan GIF-kan dia akan jadi satu pergerakan. Kan? Okey, nampak tak? Ni belum GIF lagi cikgu, saya tekan je kat slide dia ni kan. Nampak dia akan bergerak. Tapi semua dah ada dekat mana saya kata tadi? Dekat web lah, animation tu kan. Basic dia, asas dia. Lepas tu kita boleh lakar lah. Kita boleh melukis, kita buat sendirilah kartun kita ataupun anime kita kan. Dan ada lagi yang detail lah cikgu. Bila kita nak buat tu, macam yang ni, saya tunjuk. Ni lagi detail. Kan? Bila cikgu nak buat tu, yang ni lagi detail. Maksudnya, satu persatu. Ada berapa pergerakan dia tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya, nak bergerak ke belakang pun, ke depan pun boleh menggunakan animasi ini satu persatu. Dia tak susah sebenarnya cikgu. Sebab bila kita dah buat satu, kita boleh copy saja. Kan? Latar dia tu, kalau kita buat macam saya buat tadi ni kan, yang mana? Saya buat yang macam ni, saya tunjuk lagi sekali yang present ni, kan. Yang saya buat barunya adalah gambar orang berjalan tu je, kan. Yang lain tu, latar dia tu copy je cikgu, kan. Jadi cepat je sebenarnya nak siap, kan. Yang berjalan tu je yang lama, yang lain tu, yang latar tu, semua saya copy je. Kan? Mudah je sebenarnya. Tak susah pun nak buat anime kan. Okey. Jadi cikgu, itu kita punya perjalanan. Dan cikgu boleh tengok juga kat laman web tu, kan, kat animation, working animation tu, kalau cikgu nak buat jalan ke depan pun ada. Ni. Tunjuk kan. Ni. Jadi ini basic lah, mudah lah untuk kita nak gerakkan animasi kita.
Okey. Itu cara kita panggil conventional lah sikit. Lepas tu baru kita givekan dia. Tapi ada satu lagi cara. Kita gunakan kaedah berkaitan dengan magic move. Pun boleh juga. Kan? Dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Okey. Untuk magic move cikgu, kan? Contohnya saya tunjukkan satu contoh untuk magic move. Kan? Untuk magic move. Saya gerakkan kereta ni. Kan? Saya gerakkan kereta ni. Okay, macam mana saya gerakkan? Kan? Ini kita gerakkan kereta, bergerak. Ini kita guna magic move cikgu. Yang tadi kita guna traditional, lepas tu kita givekan dia. Biasanya untuk dapatkan sharp, ya kan? Ataupun animasi yang sharp memang kita akan buat traditional punya style lah. Baru dia akan nampak satu persatu pergerakan dia. Kan? Satu persatu pergerakan dia. Okey. Sekarang kita macam mana saya nak buat macam ni? Okey, siapa yang ada iPad, kita boleh join saya buat macam mana. Okey. Kita ambil yang blank Blank. Okey. Pertama kita buat jalan raya dulu. Jalan raya macam mana? Ambil dekat shape lah. Kan? Okey, pilih dekat sebelah foto tu. Dia ada lambang bulat dengan petak tu kan? Kan? Okey. Ni. Dekat sini kita ambil basic dulu untuk buat jalan raya contohnya. Kan? Kita ambil basic. Okey, jalan raya. Kita buat jalan raya, basic dia. Kan? Okey. Ini saya buat jalan raya lah. Kan? Okey. Sekarang kita nak buat latar belakang di tepi jalan raya tu. Kan? Kalau cikgu cakap, saya malas nak lukis, saya nak ambil yang sedia ada. Kan? Pun boleh cikgu, tak ada masalah. Kan? Okey, contohnya nak mudah ni. Okey, kita pergi juga dekat. Tadi kan kita ambil basic kan? Okey, contohnya kita nak ambil pokok, geometry, object, animal, natural. Biasa natural lah. Nature kan? Okey, sini ada pelbagai pilihan pokok. Kan? Okey, saya ambil satu pokok. Contohnya pokok ni. Ni hitam cikgu kan? So macam mana kita nak tukar warna dia? Pergi je kat cat ni. Kan? Pergi kat cat, ambil style. Kan? Tadi kalau nak masukkan pokok, pergi kat plus. Kan? Sekarang nak tukar warna pokok tadi. Kan? Kita pergi dekat style ni cikgu. Kat style ni ada banyak macam jenis pokok lah. Okay, contohnya kita nak buat pokok warna hijau. Okay, ni pokok warna hijau. Kan? Okay, kita adjust. Kan? Pokok kat tepi jalan. Okay, nak tambah lagi cikgu. Saya nak tambah lagi. Contohnya ada lagi pokok. Pergi lagi je kat gambar cat tu. Pergi je dekat gambar plus tu. Kita ambil lagi. Mungkin ada pokok kelapa ke. Kan? Okay, pokok kelapa. Cikgu. Kalau cikgu rasa tak sesuai lah pokok kelapa ni. Kan? Kita ubah dulu warna pokok kelapa ni. Okay. Pergi kat warna cat tadi. Mungkin kita ambil warna yang ni sikit kan. Okay. Tak sesuai lah cikgu. Kan? Nak letak pokok kelapa ni apa tu? Kan? Kat sebelah ataupun bertindak ni. Kan? Macam mana kita nak letakkan pokok kelapa ni di belakang pokok satu lagi. Kan? Okey. Cikgu klik saja dekat pokok kelapa ni. Kan? Cikgu pergi kat gambar cat tu. Pergi kat gambar cat juga. Tadi nak tukar warna pokok pun pergi kat gambar cat tu kan. Pin tu kan. Kan? Sekarang nak tukar, nak letakkan pokok tu belakang. Cikgu pergi dekat, kan ada 3 tu kan, style, cat pokok. Nak tukarkan warna pokok tadi, pokok kelapa tadi. Text dan juga arrange. Cikgu pilih arrange. Kita tengok kat arrange tu kita ada move to back ataupun front kan. So cikgu move to back lah sebab kita nak letak belakang kan. So kita move to back. Nampak tak? Pokok kelapa tadi yang kat depan sudah berada di belakang pokok yang besar tadi. Kan? Macam tu cikgu.
Boleh? Arrange, pergi ke arrange, lepas tu pergi move to back lah. Biar pokok kelapa tadi di belakang. Okey, lagi cikgu. Bukan ada 2 je kan? Okey, kita nak tambah lagi lah. Nak tambah bangunan contohnya. Cikgu boleh cari lagi. Dekat shape tu, ada food, ada simbol, ada art, kan? Ada place. Maybe place kot. Kan? Kat place tu ada gambar bangunan. Kan? Building, bumi. Kan? Banyak ni kan? So, maybe nak letak rumah lah. Kan? Okey, pilih rumah. Kan? Okey. Macam tu. Okey, boleh cikgu. Lepas tu kita tukar ke warna dia lagi. Kan? Pergi kat style cikgu. Okey. Lepas tu rumah, okey lah, guna warna merah. Okey, kita guna warna merah. Kan? Okey. Sekarang macam ni cikgu. Kan? Okey. Sekarang di atas jalan raya tu, kan? Kita nak letakkan kereta. Okey, masukkan transport cikgu. Kalau nak kereta, transport. Kan? Okey. Pilihlah kereta apa yang kita nak. Contohnya saya ambil kereta ni. Tukar warna dia dululah. Contohnya kan. Okey, sebelum kita transitionkan dia, kan. Tukar warna dia. Okey, cikgu tengok kat fill pun boleh, tak ada masalah. Banyak lagi colour yang boleh cikgu pilih. Mungkin cikgu nak colour kuning ke, kan. Kuning ke, kuning. Orange ke, okey, saya pilih orange. Okey. Nampak tak? Kereta ni kan. Okey. Kau tahu, mesti cikgu tanya, nak buat kereta tapi tayar kereta pun warna sama. Okey, tak ada masalah cikgu. Macam mana kita nak separatekan? Tadi kita guna, kalau kita dah drawing, kita guna yang sebelah pemadam kan? Kalau benda yang dah ada, kita nak separatekan body dia dengan tayar dia. Macam mana cikgu? Cikgu rasa macam mana? Kan? Okey. Okey, cikgu klik je kat sini. Boleh tak? Okey, cikgu pergi kat chart ni. Kat pen ni. Kat page ni. Ya, saya tekan balik. Kat page ni. Sekejap. Tekan kat ni. Pergi kat page. Kan? Pergi lagi sekali lagi kat arrange. Kan? Arrange. Kan? Lepas tu cikgu tengok kat bawah sekali. Break apart. Boleh? Saya ulang balik. Macam mana cikgu nak separatekan tayar kereta ni? Sebab warna lain sama kan? So, cikgu tekan dekat gambar kereta ni. Okay, boleh. Lepas tu cikgu pergi kat gambar page ni. Sebelah plus ni kan? Cikgu pilih arrange. Kan? Lepas tu pergi paling bawah, iaitu break apart. Dah. Bila cikgu tekan je break apart, dia dah jadi lain dah. Kan? Dia dah jadi asing-asing ni. Macam tu. Jadi tayar, maybe nak nampak dia berada di jalan raya yang hitam ni, mungkin kita warna lain lah kan. Pergi balik dekat page tadi. Pergi kat style. Mungkinlah kita tukar warna dia ke warna kelabu ke. Contoh lah. Kan? Okey macam tu. Okey dah, warna dah lain. Kan? Pergi balik dekat part ni. Kan? Pergi dekat color. Pilih. Kan? Okey. Sekarang warna dah tukar. Macam mana kita nak satukan balik? Tayar yang kita dah tukar tadi ni. Kan? Kalau tak, kalau nanti kita alih, dia dah ni kan. Sebab dia tukar kan. Macam mana kita nak satukan balik cikgu-cikgu? Cikgu pergi je balik. Kan? Dekat page tadi. Pergi kat arrange. Kan? Lepas tu lock sahaja. Sorry. Bukan lock. Saya salah. Okay kan? Cikgu pergi sini. Cikgu tekan tayar ni. Sekejap. Okay, tekan. Dia jadi 3. Nampak tak cikgu? Okay, tengok ni. Saya tekan lagi. Cikgu kena tekan dulu 1. Guna lagi 1 ataupun kalau jari cikgu cekap, cikgu guna kedua-dua sebelah kanan pun tak ada masalah. Okay, macam ni saya tekan dulu 1. Kan? Biar dia keluar macam ni. Tekan lagi 1. Tekan terus. Dah 3 kan?
Keluar nanti dia akan keluar cut, copy, paste, delete, group. Cikgu pilih group. Dia dah satukan balik. Tayar kereta ni. Nampak tak cikgu? Boleh cikgu? Kan? Okey. Kereta ni dah berada di jalan raya dengan tayarnya yang nampak relevan lah sikit kan. Okey. Jadi daripada kereta ni kita nak gerakkan kereta ni. Macam mana? Ini kita panggil dia magic. Apa tu? Magic move. Kan? Kalau tadi saya ajar cara manual. Sebab cara manual ini adalah sangat penting sebenarnya juga. Supaya animasi kita tu nampak sharp lah, berjalan tu betul-betul kan. Tetapi kalau kita tidak ada masa kan untuk kenderaan ni contohnya, macam mana kita nak gerakkan kereta ini daripada depan kan terus habis. Macam mana? Okey, mudah je cikgu. Okey, cikgu klik kat kereta ni. Kan? Cikgu pilih. Kalau yang lama saya rasa dia tulis kat sini transition. Kan? Ni dia dah tulis animates. Kan? Okey, cikgu klik. Saya ulang balik, cikgu klik je. Satu kali dia akan klik animate. Cikgu tekan kat animate. Kan? Kat sini dia ada add buoy in, add action, add buoy out. Macam mana kita nak gerakkan kereta ini ke depan. Okey, mudah je cikgu-cikgu. Kita ambil add buoy in. Kan? Cikgu pilih, kalau cikgu pilih fade and move, dia daripada kabur kepada jelas. Dia bergerak ke depan juga. Kan? Kan? Tapi kereta tu dia akan nampak kabur. Okey, saya tengok ni. Kan? Cikgu jangan ambil fit and move kalau kecuali cikgu nak guna. Okey, boleh nak guna ni. Tapi nampak tak? Kereta tu bergerak. Kalau ambil fit and move ni macam tu lah. Kan? Nampak? Tapi yang ni kita delete dulu. Okey. Biasanya untuk gerakkan kereta ni saya ambil move in. Move in ni. Okay. Cikgu, nanti cikgu tanya, bukan setakat tu je dia bergerak? Kan? Mudah je cikgu. Cikgu boleh done-kan dia, betul tak? Kan? Cikgu boleh tarikkan dia. Sampai ke mana cikgu nak. Kan? Macam tadi saya habiskan. Okay, cuba kita playkan balik. Nampak? Kereta tu. Lajulah cikgu, tak nampak. Betul. Kan? Kan? Laju cikgu tak nampak. Kan? Tadi kan saya ulang balik macam mana kita nak buat move ni. Cikgu pergi ke depan ni ataupun kat sini pun tak apa, tak ada masalah. Kat luar pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Kan? Kereta ni bergerak kat jalan raya. Cikgu klik. Cikgu pergi kat animate tadi. Cikgu pilih move in. Kan? Dah pilih move in. Lajulah tadi dia bergerak sangat laju. Cikgu tekan saja kat move in ni. Kat situ ada duration. Only one second kan? Satu saat je kan? So macam mana kita nak lambatkan dia? Kan? Duration ni tekan saja kat duration tu. Kan? Tekan, maybe nak ambil dalam 4.5 ataupun 6.50 second. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita cuba. Okey. Nampak? Dia bergerak slow kan? Ini nampak tak? Kereta tu bergerak. Ni contohlah slow je lah kan? Jadi, cikgu kena yang mana cikgu? Kan? Contohnya, okey. Kita tengok. Kan? Tu slow kan? Okey, jadi sekarang kita pilih yang macam tadi lah. Kan? Duration dia sangat slow. Yang okey. Tengok ni. Kalau 5 okey, cikgu kurangkan lagi lah supaya dia lajukan sikit. Okey. Di setakat tu kan? Okey, macam mana saya kata tadi? Supaya dia habiskan pergerakan dia tu. Tarik sampai ke belakang. Faham kan? Okey, kita test lagi sekali. Nampak? Dia akan bergerak. Ini kita panggil dia magic move cikgu. Kan? Kita bergerak. Kan? Lepas tu kita akan animasikan dia. Ini magic move lah. Yang saya ajar secara manual lah. Okey. Kita nak tambah cikgu. Okey.
dengan latar belakang yang sama. Okey, sebelum kereta ni muncul, kan, saya copy dulu. Kan? Saya copy satu. Kan? Duplicate dia. Kan? Sebelum kereta ni muncul, kan? Kan? Kita kata okey, dah siang hari kan? Kan? Kalau yang ni kereta muncul kan? Okey. Okey, kita nak munculkan matahari dulu. Kan, ni kena ke rumah. Okey, saya alihkan sikit. Kan? Macam mana? Okey, saya nak pilih matahari. Okey. Dan sorry. Okey. Sekarang kita pergi balik dekat plus ni. Kita ambil nature lah. Matahari alam semua jadi kan. Nature, kita tengok. Okey, kita ada matahari. Contohnya macam ni. Kan? Ni rumah lah tadi. Kan? Okey, sekejap Kalau cikgu kata, susahnya lah. Tiba-tiba gambar ni nak alih kan. Bergerak-gerak susah kita. Macam mana? Macam tadi juga saya ajar. Tekan je kat pokok ni. Cikgu tekan lagi ni, apa tu? Tekan lagi pokok kelapa ni, rumah. Lepas tu cikgu groupkan dia dulu. Supaya dia tak bergerak. Dia dah bersatu. Kan? Jadi taklah dia bergerak-gerak kan? Okey. Jadi sekarang, macam mana kita nak matahari ni tiba-tiba muncul lah. Pada waktu pagi muncul. Okey, mudah je cikgu. Cikgu pergi. Kan? Tekan dekat, dekat matahari tu, animatekan dia. Kan? Add in. Cikgu pilih fly in. Fly in. Ni. Gambar yang macam kapal terbang. Kan? Okey, nanti dia akan muncul. Oh, rupanya dah waktu pagi contohnya kan. Okey, kita asingkan dia. Kan? Okey. Okey, laju kan? Kalau waktu pagi tu macam laju kan? Okey, sekarang kita boleh ubah dia punya direction kita ubah kepada maybe 2.50 saat. Kan? Okey, sekarang kita try lagi sekali. Macam tu cikgu. Kan? Lepas tu muncul pula dia punya ni lah. Apa tu? Matahari lah. Okey, saya ulang balik. Cuba tengok saya punya ni. Jadi ni sebab saya tak tukar slide kan. Keluar matahari. Cikgu, macam mana tadi tiba-tiba keluar kereta dulu baru keluar matahari. Ni keluar matahari dulu baru betul tak? Okey, tak ada masalah cikgu. Kan? Mudah je cikgu. Okey. Cikgu tengok kat sini. Cikgu kejap kan tadi macam ni kan. Cikgu pergi dekat ada titik 3 berantai tu. Kan dekat dan tu, sebelah dan. Kan? Cikgu dekat situ cikgu nak sunburst kan ataupun group dulu ke ataupun kereta dulu. Jadi kalau cikgu nak matahari tu naik dulu, cikgu alih je dia punya slide tu. Jadikan dia satu persatu lah. Macam tu. Okey, sekarang kita test kita cuba lagi sekali. Okey, matahari dulu keluar kan? Okey, dah pagi. Barulah kereta jalan. Okey, saya ulang balik lagi sekali. Kan? Macam ni cara dia. Okey. Okey. Kita pilih kan. Okey. Ini cara dia lah. Okey, matahari keluar dulu. Baru kita jalan. Nampak? Ini kita panggil dia magic move cikgu. Banyak-banyaklah cikgu boleh buat animate ni. Dia punya ni banyak sebenarnya. Kan, cikgu klik je lah. Cikgu nak build out pun boleh, add action pun boleh. Macam ni. Ni biasa kan. Dia banyak pilihan lah. Cikgu boleh cuba. Okey, serta berkaitan dengan magic move. Kan, kereta boleh bergerak, matahari dah keluar. Kan. Lepas tu kalau orang nak berjalan. Kan, orang nak berjalan. Boleh je cikgu kalau cikgu nak guna. Contohnya macam saya nak guna orang ni. Okey, saya copy okey, saya cut lah. Dan dulu. Okey, saya cutkan dia. Okey, nak letak dekat mana tadi? Okey, dekat kereta ni.
Paste. Kan? Boleh je cikgu. Kan contohnya kan. Tapi okey. Animatekan dia. Contohnya nak mana? Okey. Ini line drawing bukan Sekejap. Cancel. Ni delete dulu. Okey, delete. Okey. Okey. Cikgu boleh pilih lah dia nak bergerak ke mana. Kan, contohnya drop ke. Ni turun. Cikgu boleh pilih banyak lagi dia punya ni. Kan. Flip ke. Kan. Ni pusing. Kan. Tapi biasanya kalau berjalan ni memang kita guna animasi yang saya ajar tadi lah. Kan. Boleh je cikgu nak pilih mana-mana kan. Kalau cikgu rasa kan. Tapi bila bergerak tu, cikgu boleh pilih. Ini contoh cikgu. Kan. Okey. Sekarang saya nak ajar pula cikgu. Macam mana kita nak gerakkan mulut dia. Nak jadikan mulut tadi tu sebagai anime. Okey. Saya bagi contoh budak ni tadi kan. Kan. Cikgu. Mudah je. Macam mana saya nak dapatkan mulut macam ni tiga ni tutup. Cikgu nak mudah, cikgu just separate je macam saya ajar tadi. Kan contohnya saya ambil ni, kan? Saya ambil edit drawing cikgu. Kan? Kan? Gambar budak tadi saya pun tekan dekat yang putus-putus kan, lakaran putus-putus tu. Saya pun bulatkan dia. And hand pula saya punya iPad. Okey. Dah keluar kan? Saya separate-kan dia. Kan? Okey. Apa tak? Ni gambar badan dia lah. Saya separate-kan dia. Kan? Betul tak? Okey, sekarang saya copy-kan dia. Saya copy-kan dia. Kan? Okey cikgu. Okey, saya delete dulu yang ni supaya memudahkan cikgu lah. Ni macam mana saya buat mulut kan? Sorry. Dan okey, saya delete-kan dulu. Kan? Okey. Sekarang saya paste-kan gambar tadi ni. Saya paste lagi biar jadi 3. Paste. Kan? Okey. Paste. Kan? Okey, untuk kita mulut bergerak tadi kan. Ayah. Kan? Kenapa Perang Dunia Pertama berlaku? Contohnya kan. So, benda yang sama je sebenarnya. Okey. Sekarang, macam mana kita nak ubah dia punya mulut ni kan. Okey, kita besarkan. Kita ambil pitch yang pertama tu. Kan? Kita edit drawing cikgu. Mula je, ambil kat pemadam ni. Kan? Betul padam je lah. Kan? Okey, padam. Kan? Okey, padam. Kita lukis. Mungkin nak lukis muka sedih lah. Kan? Kan? Ni tebal sangat kan? Okey, ambil yang tu sikit. Okey. Okey, sedih. Kan? Okey, kita ambil cat balik. Carilah cat warna yang sama dengan warna pelajar budak ni kan? Okey. Kan? Kan? Macam tu. Dia jadi. Dia punya ni kan? Gitu juga. Cikgu ambil yang ni pula. Okey. Yang ni nak sama, tak ada masalah. Kan? Dan dulu. Kita nak edit gambar nombor 2. Sekejap Saya punya iPad ni hand lah. Hand. Boleh dengar ke Kak An? Boleh. Dia still lagi. Yes. Sebab hand ni. Tak gerak langsung. Sekejap saya ni sekejap. Keluar. Okey, dah boleh. Kan? Macam tadi lah. Yang ni kita dah edit. Okey, sekarang kita nak edit gambar yang ketiga ni. Contohnya kan. Okey. Kita guna pemadam juga. Ni tadi saya ajar cikgu-cikgu. Kan? Lepas tu kita ambil pensel. Mungkinlah kita lukis sikit. Sikit je.
Gini je cikgu, mudah je sebenarnya nak buat. Kan? Okay, lepas tu kita tambah cat. Kita cat lah. Kan? Macam ni. Ya. Oh, sekarang bila besarkan dia terus hang. Bila full screen ni terus hang. Ya. Ya. Kan? Okay. Jadi macam tadi macam kaki tadi kan. So kita copy je dekat ni. Macam mana kita nak duplicate. Okay. Lepas tu cikgu, susahnya badan pula. Kan? Badan tu kita ambil je cikgu. Kan? Kita dah ambil je tadi, kita copykan dia. Contohnya saya letak badan dia balik. Okay. Ni. Okay. Kita ambil badan tadi kan, kita pastekan badan dia. Macam tu je cikgu. Dah jadi badan balik cikgu. Sekejap Kan? Cikgu nampak tak? Badan dia dah bersatu kan? So, nanti kalau nak buat slide mesti dia akan lari-lari kan? So, cikgu tekan satu dulu dekat badan tadi. Yang kedua tu tekan pula kepala dia. Dia macam ni. Dia akan keluar, cut, copy, paste, delete, edit, drawing, merge, share. Mergekan gambar tu. Mergekan gambar tu. Okay, merge. Okay, dia dah jadi satu. Dah tak larilah. Kan? Tak susah pun. Okay, macam yang ni juga. Okay, jadi mulut yang tak bercakap kan? Okay, sekarang kita masuk yang kedua pula. Sama juga. Paste balik. Kan? Body dia. Okay, kita masukkan perempuan ni. Yang cacat tadi ni. Disebabkan oleh perang ni kan. Okay. Nampak tak cikgu? Tekan dekat kepala, dah tekan kat kepala. Cikgu jangan tekan, lepas tu tekan yang pertama tu, jangan lepas. Tekan yang kedua, biar dia keluar. Dua macam ini. Kalau cikgu, contohnya cikgu tekan satu. Lepas tu cikgu lepas tangan cikgu. Lepas tu cikgu tekan yang kedua. Dia tak akan jadi. Jadi, first cikgu tekan yang ni, jangan lepas. Yang pertama tu jangan lepas. Baru tekan yang kedua. Dia akan jadi macam ni, dia akan keluar. Merge tu kan? Tekan merge. Dia akan satukan balik. Cikgu punya gambar ni lah. Okay. Yang ketiga pun macam tu, sama juga. Kan? Saya copy balik. Kan? Sama juga dengan tangan tu cikgu. Kalau cikgu tak nak tengok tangan budak tadi kan? Kan? Dia punya bergerak ke atas kan? Sama je macam ni juga saya buat. Kan? Sama je sebenarnya. Okey, dah jadi. Budak yang sebut tadi kan, kenapa ayah perang dunia boleh berlaku kan? Sama je. Sebenarnya dia tak susah pun. Buat satu, boleh dapat banyak lagi. Dia punya animasi lah. Okey cikgu-cikgu. Macam yang tadi ni kan, saya nak ajar. Okey. Ini adalah gambar macam mana tangan Cuba tengok mulut dia. First mulut dia. Kan? Ni. Bercakap ni kan? Kan? Lepas tu tangan dia pun bergerak. Kan? Kan? Bila kita dah buat manual macam ni, macam mana kita nak jadikan dia animasi cikgu? Kan? Macam mana kita nak jadikan dia animasi? Mudah saja cikgu. Untuk jadikan dia animasi. Kan? Macam ni. Cikgu pergi lihat dekat sebelah kanan cikgu tu. Kan? Ada apa panggil? Cikgu tengok ada dekat apa tu? Titik 3 yang bulat tu ada titik 3. Kan? Yang bulat tu ada titik 3. Cikgu tekan dekat titik 3 tu. Cikgu tengok dekat export. Saya ulang balik. Kan? Untuk tadi ni manual, kalau saya tekan macam ni kan. Satu persatu dia bergerak tapi manual kan. Sebab nanti kita akan kena masukkan dalam iMovie. Kan? Jadi bila dia manual macam ni, satu persatu macam ni, kan? Apa yang perlu cikgu buat, kita animatekan dia.
Kan, tengok tu, daripada tangan, asap, saya buat detailing lah ni. Ni kita panggil detailing dia. Kan? Okey. Jadi, saya akan animatekan dia. Okey, jadi tekan balik dekat bulat yang ada 3 titik tu. Sekejap dulu. Pergi dekat export. Kat situ ada PDF, ada PowerPoint, ada movie, ada animate GIF. Image, keynote theme. Kan? Cikgu pergi dekat animate GIF. Okey. Tekan kat animate GIF tu. Pilihlah sama ada cikgu nak small ke medium ke large. Biasanya saya ambil XL lah. Kan? Lepas tu cikgu pilih slide yang cikgu nak animatekan tu dari slide ke berapa ke slide ke berapa. Slide range tu. Kan? Okey, 14 sehingga ke slide yang ke berapa. Contohnya kat sini sampai 16. Jadi cikgu pilihlah sampai 16 slide ni. Lepas tu pergi dekat GIF option. Kan? Pergi balik dekat GIF option. Laju ke cikgu? Laju tak Kak An? Tak, okey. Okey dah. Okey. Saya ulang balik, takut cikgu ni tak sempat kan. Okey. Saya cancel balik. Cikgu macam mana daripada animasi yang saya buat detailing ni kan? Ada 3 slide ni. Kan? Last sekali ayat dia. Ayah, kenapa perang dunia pertama boleh berlaku kan? Kan? Jadi kita nak animekan dia. Mudah je. Cikgu pergi balik dekat bulat ada 3 titik tu. Kan? Cikgu pergi dekat export. Daripada export tadi, cikgu pilih animate GIF. Lepas tu cikgu boleh pilih lah large ke, XL ke. Okey, saya pilih XL. Lepas tu tekan export cikgu. Tertinggal slide range. Kan? Slide range tu daripada slide berapa ke slide berapa. Tadi 14, slide 14 sehinggalah slide 16. Okey, lepas tu pergi GIF option balik, export. Okey, dia dah jadi satu creating animate GIF. Sekejap Okey. Kita buat. Okey, sekarang kita kena share lah. Saya nak share kat mana? Saya share dekat save image kot. Kan? Okey, sekarang kita pergi tengok Saya buka kat save image, kat foto. Okey, ni yang malam ni lah. Kan? Yang ni yang malam ni. Okey, sekarang kita dah givekan dia. Sebab saya dah transitionkan dia punya tu tadi. Sekejap, tu tak yang ni. Ini pukul berapa ni? Nampak? Yang ni saya dah givekan tadi. Yang ni yang lambat tadi lah. Okey, saya ulang balik. Kita tak tangan dia bergerak. Kan? Ini contohlah. Macam itulah kita panggil dia. Okey, saya satu lagi. Saya tunjuk lagi satu lagi. Kan? Macam mana nak dia punya ni. Sebab biar cikgu faham lah. Satu persatu kan. Saya pilih yang kat slide saya lah. Okey, saya ambil yang presentation ni yang saya buat. Cikgu untuk jadikan satu animasi tu. Kan? Untuk jadi satu animasi yang cikgu tengok 2 minit tadi kan. Inilah slide dia. Bermula daripada slide 1 sehinggalah slide yang ke, ni detailing cikgu saya buat memang detail. Kan? Sehinggalah 51 slide. Dia mudah je sebab kita copy-copy je sebenarnya. Kan? Okey. Cuba tengok ni, saya nak animatekan dia. Ni, apa tu? Saya nak animatekan yang, sekejap saya punya presentation ni berat sikit. Okey. Okey. Saya nak animatekan yang ni. Slide yang berjalan kaki ni kan. Okey, sekarang saya akan pilih dekat bulat 3 titik ni, export. Kan.
daripada 23. Okey, kita pergi dekat animate GIF ni. Kan? Okey. Pergi dekat slide 23. Ulang balik supaya cikgu fahamlah. Sehingga 30. GIF option balik. Kan? Lepas tu export. Okey, kita tunggu. Yang ni yang saya dah buat lah. Kan? Okey, lepas tu share. Lepas tu pergi save image. Save image. Okey. So saya ulang balik. Mana? Dia punya ni. Pergi kat foto lah. Kan? Ya. Okey. Saya dah give kan? Yang ni. Tengok dia bergerak. Dia bergerak kan? Dah jadi satu animation lah. Lepas tu kita akan masukkan dalam iMovie. Nampak kan? Dia bergerak. Awan semua tu, saya buat manual lah tu. Untuk jadikan dia bergerak. Dia sebenarnya tak susah pun animation ni. Kan? Latarnya sama je. Burung tu je lah saya gerak-gerakkan dia. Ini salah satu contoh lah. Kan? Nak jadi ada. Yang ini detail cikgu. Dia tak macam apa tu? Magic move lah. Kalau magic move tu dia akan cikgu nak pilih static, static je lah. Kan? Yang ni memang saya guna yang sedia ada kan, asas tu di dalam web walking animation tu, dan saya lakar sendirilah body dia, tubuh dia, kan. Jadi tak akan jadi copy paste lah cikgu. Kan? Okay, next. Dah settle yang ni. Okay cikgu. The last sebab saya nak ajar juga sedikit berkaitan dengan apa? GarageBand nanti. Kan? Kita tengok last. Kan? Saya nak pesan awal-awal cikgu, bila cikgu melukis, memanglah kalau satu slide tu, kan, saya ulang balik. Dalam satu slide tu, bila cikgu melukis, dia banyak kan, dan dia akan asing-asingkan ni. Nampak tak? Kan? Nanti bila cikgu nak copy, dia jadi susah. Kan? Sebab dia asing-asing ni nak masuk ke slide lain susah. So saya ajar sekali lagi cikgu untuk groupkan benda ni. Bila dia terpecah asing-asing macam ni memang susah lah kan. So cikgu tekan balik lagi sekali. Dekat awan ni contohnya. So cikgu tekan lah. Tekan. Tekan. Kan? Ni saya tekan semua. Ni detail lah. Kan? Kan? Rumput. Kan? Okey. Bila dah keluar tak? Tak keluar Sekejap. Biar balik. Okey, saya tutup balik Kita tekan kat awan ni. Okey, contoh. Groupkan dia cikgu. Sekali lagi. Kan? Baru dia akan jadi satu. Nampak? Kan? Cuma ada lagi kan yang tak groupkan kan. Ini contoh. Jadi tak adalah kita pening-pening kepala, tiba-tiba copy yang ni hilang, yang tu hilang kan. So groupkan je saja je cikgu. Okay, sekarang the last session untuk hari ini, kita masuk sedikit pengenalan lah, sebab esok saya akan sambung sikit lah mungkin insert tapi dulu apa itu GarageBand kan. GarageBand ni adalah satu, kita boleh buat muzik sendiri kalau kita pandai lah, ataupun irama sendiri kan. GarageBand, okay, saya buka GarageBand ni kan. Di sini ada sound dia lah kan untuk GarageBand ni. Okay, sekarang kita akan masukkan kan. Okay, kat sini kita ada alatan muzik lah. Kalau kita ni memang pandai untuk reka kan, alat sound dia, contohnya kita ada keyboard kan, kita ada drum, kita ada kan audio recorder pun ada, string, bass, gitar, kan, semua ada. Dan sini kalau ni adalah track. Kalau live loops kan, live loops ni macam-macam ada. Contohnya
First saya dah. Okay, Animal Kingdom. Ini semua bunyi muzik binatang lah. Kan? Kat sini kita boleh panggil apa? Kita boleh contohnya suara apa yang kita nak guna. Contohnya kan. Okay, first kita di sini kan. Ini basic je dulu cikgu. Esok baru saya akan terangkan sikit je lah. Kan? Untuk masukkan dalam iMovie ni macam ni basic untuk pengenalan sajalah dulu. Kan? So, my song tu ni. Okay. Yeah. Ada mungkin dia ada planetarium, ada kat sini cikgu boleh reka lah semua lagu apa yang cikgu nak. Kan? Okay. Kat sini, okay, toy box, kan? Words of number, movie machine, kan? Banyak jugalah. Chinese traditional, Big Marshall, R&B, kan? Ini dah contohnya dah ada sini kita punya ni. Sini kita combine muzik apa yang kita nak. Kita dah boleh reka kita punya muzik. Tapi apa-apa yang detail untuk GarageBand, saya sambung sedikit je lah dalam 10 minit atau 10 minit je lah sebelum kita masuk kepada iMovie. Kan? Yang ni rekod suara. Yang ni nanti kita boleh insert dalam iMovie dan dia akan jadi satu apa panggil? Satu latar muzik lah, macam perang ke apa ke kita boleh guna. Itu adalah live board lah. Kalau dalam track ni, yang ni kita boleh mainkan muzik lah. Contohnya kita nak guna keyboard. Kan? Yang ni kita boleh reka. Okay, kita tu dia. Kita bagi contoh je sebagai pengenalan. Tapi esok baru saya terangkanlah bagaimana laksanakan iMovie lah. Kak Ann? Ya. Itu je lah untuk malam ni kot. So kiranya yang apa tu untuk GarageBand ni kita akan sambung esok kan? 10 minit. 10 minit je lah. Ya? 10 minit. Macam tu lah. Boleh kan? Okey, boleh. Kak Ana ada nak tambah apa-apa? Kak Ana ada nak tambah apa-apa? Tak ada tambah apa, cuma ada satu yang mejamu yang transition lah, yang ada mejamu untuk transition tu kan. Yang tak terang, tapi tak apalah, yang tu nanti esok bila akan tunjukkan slide kat iPad esok, boleh tunjukkan sedikit lah tentang tu. Okey. Jadi tadi Cikgu Suhaimi dah pun menerangkan cara-cara lah untuk kita buat, kita kata apa, dia senang cerita kita buat macam satu storytelling lah mengenai sejarah kan. Dan pelajar kita sekarang pun sebenarnya lebih suka benda-benda macam ni berbanding dengan gaya lama yang kita ajar sebelum ni lah. Dan untuk esok sebenarnya kita akan menerangkan mengenai bagaimana Cikgu Sami akan sambung sedikit bagaimana sound effect yang dimasukkan yang kita gunakan GarageBand. Sebab melalui GarageBand kita tengok banyak kita boleh bentuk walaupun kita kata kita buta muzik lah kan, tapi kita masih lagi boleh membentuk lah, boleh membuat kita kata lagu-lagu lah daripada GarageBand tersebut. Malah dah ada stok pun beberapa sound effect daripada GarageBand sendiri. So kita just macam import je, kita masuk untuk kita punya bahan kita. Dan untuk esok juga saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah mengenai iMovie. So sebenarnya
daripada keynote, kita kemudiannya kita akan transfer keynote yang kita buat dalam bentuk slide ini nanti dengan animation apa benda yang kita dah buat ni, kita akan tukar dia menjadi satu jalan cerita macam mana yang Cikgu Suhaimi tunjuk tadi lah. Jadi kita akan dapatlah satu storytelling tentang sejarah untuk tajuk tertentu. Jadi ini yang sebenarnya yang kami cuba bangunkan, saya dengan Cikgu Suhaimi, supaya kita ni cikgu sejarah ni lebih banyak kita buat konten lah yang berkaitan mengenai kita kata apa, animasi. Kan, jadi untuk esoklah kita akan sambung semula tentang apa tu, cikgu, saya harap cikgu yang ada ni dapat bersama-sama kami lah untuk esok, dan kita harapkan penyertaan untuk esok lebih ramai lagi lah. Kan, sebab malam ni kita tengok mungkin waktu bekerja sendiri kan, kepenatan yang ada kita waktu kerja di siang hari menyebabkan ramai yang tak dapat nak attend sebelum ni lah. Sebab kalau ikutnya sebelum ni kita ramai juga yang dapat attend kita punya kursus ni. Jadi saya rasa mungkin ini faktor disebabkan hari bekerja jugalah yang menyebabkan kita punya ni kita agak kurang malam ni kan. Okey, jadi itu je daripada kami, daripada saya Cikgu Hasmahan, daripada saya lupa nak memperkenalkan kepada yang lain. Saya Cikgu Hasmahan daripada Sekolah Datuk Abdul Razak Seremban, manakala Cikgu Suhaimi daripada Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Terengganu. So daripada Seremban dengan Terengganu lah kami cuba join melalui, walaupun jauh di mata kan, tapi kita kata dekat lah kan, kita kata kan. Kami cubalah untuk berkongsikan apa yang kami tahulah mengenai keynote dan juga iMovie. Jadi esok saya akan sedikit untuk esok. Esok saya akan menerangkan sedikitlah mengenai bagaimana kita buat trailer dan juga bagaimana kita masukkan sound di dalam iMovie. Kalau macam saya sendiri pun saya lebih suka masukkan sound tu di dalam iMovie sebab ada part-part tertentu kita boleh cut dia, kita boleh breakkan kita punya movie kita yang ada. Mungkin bila kita buat keynote ni, sedikit penjelasan lah. Mungkin kita buat keynote ni, kadang duration kita ni kadang-kadang tu macam tak cukup panjang. Jadi macam mana ataupun kita buat duration tu terlampau panjang. Jadi kita nak cutkan duration tersebut. Jadi saya pun memang galakkanlah kalau cikgu buat pun cikgu bagilah duration tu lebih sikit. Sebab apa? Sebab kita boleh cut dalam iMovie. Bila kita transfer pada iMovie, so yang mana yang kurang tu nanti kita boleh cutkan duration yang panjang, tak ada masalah. So semua kita boleh lakukan hanya melalui iPad ni sajalah. Dan berkaitan dan selain daripada trailer iMovie, itu je lah yang kita akan tenangkan sampailah kita dapat menghasilkan satu, kita kata, konten untuk sejarah yang kita kata lah yang baiklah kat situ. Okey, cikgu kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang pertanyaan ke daripada cikgu berdua? Cikgu boleh on je cikgu speaker. Cikgu boleh on je. CP ni boleh saya tahu siapa CP ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Cikgu Peranika daripada SMJK PUN Kampar Perak. Okey. Okey, cikgu ada apa nak tanya apa-apa tak mengenai apa yang Cikgu Suhaimi terang tadi? Okey, yang hari ni saya rasa sangat membantulah sebab ini first time saya guna Keynote. Okey. Jadi saya dapat follow lah yang tadi Cikgu Suhaimi ajar tu. So cikgu dah boleh buat animate GIF lah. Boleh lah sikit-sikit. Dia animate GIF ni kalau kita nak belajar senang je. Kita buat bentuk bunga ke kotak-kotak gegar-gegar kan. Kita nak nunjukkan kata benda tu kita bergerak kan. Kalau kita nak praktis lalulah. Macam saya kalau saya nak praktis pun biasanya saya akan gunakan buat objek simple je. Kadang-kadang objek 4 segi je. Triangle ke apa kan. So saya akan buat dia macam-macam bentuk kan. Sebab apa? Sebab saya nak tengok animate GIF saya itu macam mana. Itu sebagai kita kata ni lah kan, permulaan kat situ lah. Sebab saya punya student Chinese kan.
Okey. Jadi bahasa untuk guna bahasa Melayu ni tak terlalu okey. So, saya cuba cari cara yang lebih menarik mereka lah. Ya. Betul. Dia sebenarnya bila saya buat dengan pelajar saya pun sebenarnya bila kita buat macam bentuk storytelling, macam bentuk objek visual ni kan, sebenarnya bila kita minta dia untuk keluarkan balik apa yang dia faham tentang tajuk yang dia belajar, dia boleh keluarkan tau. Poin-poin yang kita ni yang kita tunjukkan gambar tu berbanding kalau kita just cerita dalam kelas ataupun kita hanya tunjukkan dia ayat nota ke apa kan, tak jalan. Dia tapi kalau melalui saya perasan lah, saya cuba sebab saya pun pelajar saya semua lelaki kan, saya boleh tengoklah mereka memang minat bahagian ni. Sebab tu saya sentiasa usahalah untuk nak improvekan saya punya kemahiran lah dalam cara nak buat storytelling dalam sejarah ni. Bagus cikgu. Okey. So Tapi esok memang kita sangat membantulah. Terima kasihlah Cikgu Suhaimi dan Cikgu Azmahan. ya, sama-sama. So tak apa, esok kita akan berjumpa lagi dalam pukul masa yang sama. InsyaAllah saya harap itulah, saya harap kita ni lah kepada kawan-kawan kita yang lain dalam duduk santai-santai ni kan, bolehlah kita tengok apa yang dikongsikan untuk esok. So terima kasih ya cikgu. Cikgu apa tadi? Cikgu Parita. Peranika. Peranika. Okey. Okey, terima kasih cikgu sebab bersama kami daripada awal sampai akhir ni kan. So harap berjumpa lagi cikgu lah untuk esok hari insya-Allah. Okey, itu je. So kalau macam tu saya end meeting dululah pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah pada esok hari. Okey, kalau itu je daripada saya. Okay, Cikgu Saimi nak cakap apa? Tak ada apa. Yang penting selalu praktiskan untuk buat anime tu. Dia akan jadi makin lama makin cantik lah. Saya pun asal bukan melukis pun. Kan? Okey. Tapi praktis lah. Praktis. Okey lah kalau macam tu. Okey, terima kasih semua. So kita akan berjumpa lagi pada esok waktu yang sama. So sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Hei, kenapa orang tak ada? Rugi lah. Itulah. Tak Ni kena sangat